Okay, terima kasih Muhammad Azri. Yang lain pun tulis nama dekat bahagian chat tu. Okay, Abdul Wafi. Okay, Arfan. Okay, Irsyad. Okay, Muhammad Arif Sifan, Muhammad Azman, Aiman. Semua sihat ke? So hari ni kita ada pakai dua medium kalau awak malu nak buka kamera tak apa. So kita guna bahagian chat. So awak boleh chat situlah. Cikgu akan tengok pada situ. Sebab hari ni cikgu nak buat dua two-way communication lah. So tak nak cikgu cakap korang. So kalau awak ada persoalan ke, nak tanya ke, terima kasih Fikri Azrin, alhamdulillah sihat cikgu. Alhamdulillah. Irfan pun sihat. Ya, macam ni saya nak. Kita ada two communication. Tak buka kamera pun tak apa. Okay. Nur Ajia Farahi. Okay, sihat cikgu. So hari ni cikgu nak lebih santai. Cuma ada benda yang cikgu nak sampaikan. Sebabnya since you all masuk pada bulan 4 itu hari, memang banyak kami kekurangan info yang kami dapat bagi pada awak. So hari ni saya ada benda yang saya rasa saya kena share. Sebab masa awak mula masuk itu hari memang saya tak dapat nak berjumpa dengan pelajar-pelajar 1 SBM. Kerukutan yang banyak berjumpa adalah Puan Marzah dengan Cikgu Ashraf berjumpa dengan pelajar 1 SBM. So mereka pun akan sama juga, cuma mereka akan masuk kelas yang lain untuk program IS Learn ni. Untuk saya akan masuk kelas ETE dengan MTK lah. MTK hari Khamis ni. So hari ni dengan awak lah. Okay. Baik. Untuk program hari ni, okey, untuk program hari ini saya nak sharing kaitan dengan 3 benda aspek yang paling penting bila awak dah masuk ke KB. Dan benda ni awak kena faham dan awak kena rasa bangga. Memang kena pada rasa bangga sebab sekarang ni awak berada di college. Itu benda yang kalau biasa saya jumpa dengan pelajar baru, saya akan tekankan college. Bila sebut college ni, totally you berbeza dengan SMK. Kalau pelajar SMK dulu, maksudnya sistem awak tu, awak belajar macam biasalah, macam sekolah rendah ke, sama je. Tetapi apabila awak berada di college, maksudnya sistem pembelajaran awak tu berbeza sama sekali dengan SMK. Yang ni yang awak kena faham. Sebab tu kalau pelajar yang baru masuk, saya selalu cakap, mentaliti pelajar SMK tolong tinggalkan di luar pagar. Sebab kalau mentaliti itu yang awak pegang, maka awak akan banyak masalah dari segi pembelajaran. Sebab sistem kita totally berbeza daripada SMK. Kalau SMK oriented on exam, maksudnya ujung tahun, tengah tahun awak akan ada exam. Gagal ke apa ke, dia tak memberi kesan. Awak still lagi boleh pergi ke tingkatan, contoh kalau tingkatan 3 naik tingkatan 4. Dan kalau gagal juga berapa subjek di tingkatan 4, awak masih lagi boleh pergi ke tingkatan 5.
dan awak boleh layak ambil SPM. Dan di SPM itu penentu awak. Tetapi untuk di college vocational Slim River, sistem kita guna pakai sama macam dekat IPTA. Contoh dekat UPSI ke, dekat Politeknik ke, sama sistem dia. Sebab tu awak, contohnya sekarang ni, awak berada di semester 1, tahun 1 SVM. Dan bila tamat untuk semester 1 ni, maka awak akan masuk semester 2, 1 SVM. Tahun depan baru awak akan masuk semester 3, tahun 2 SVM. Sehinggalah semester 4. Dan 4 semester ni akan diambil kira kumulatif dia punya markah tu. Sebab tu saya kata tadi dia berbeza dengan SMK. Maksudnya exam semester 1 ni akan ditambah dengan semester 2, akan ditambah dengan semester 3, akan ditambah dengan semester 4. Itu yang akan menentukan sama ada awak layak ke tak untuk pergi ke peringkat diploma. Dan itu juga akan menentukan awak layak ke tak layak untuk dapat sijil vocational Malaysia. Itu yang benda yang saya nak tekankan. So kalau awak ada soalan ke apa, tolong dekat chat tu. Tak kisah. Yang saya taklimat ke, yang saya tengah beritahu ni, kalau awak ada benda nak tanya, terus direct. Jangan hanging. Nanti kalau awak tak faham, dia boleh bagi efek nanti masa awak belajar. Saya tak naklah tekankan pasal PDPR ke apa. Kalau Cikgu Fiza kata hari ni ada 24 orang masuk daripada 30 orang. Okay, Alhamdulillah. Waktu dia kata tak pernah lagi ada yang ponteng daripada awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Maknanya pelajar-pelajar satu SBM ETE itu bagi saya bagus. Maksudnya awak lebih bagus. Berbanding ada minggu lepas saya dapat 4 nama senior awak yang dah nak tamat, 2 DVM ni dah nak tamat. Ada 2 orang tak muncul langsung PDPR, tak buat kuis dan tak buat folio. Kesan dia apa? Kesan dia akan menyebabkan dia tidak layak untuk bergraduat lah. Itu jadi masalah sangat besar. Okey, baik. Untuk awal ni saya nak introduction sikit. Walaupun awak dah berada di college vocational ni hampir awak masuk bulan 4, bulan 5, lepas tu bawa awak cuti dan PDPR. At least awak dah berada di college vocational bagi saya dalam tempoh yang lama berbanding dengan senior awak 2 SVM pada tahun lepas. Mereka hanya masuk, saya rasa ada yang masuk hari ni, besok pagi terus PKP 1.0. So dia orang ada yang terus zero, memang tak tahu apa. So implikasi dia sangat besar lah. Apabila PDPR pun dia tak datang, tak hadir, waktu assignment tak buat, kuis tak buat, banyaklah implikasi dia. Dan dia kesannya ramai yang 51 orang tidak pointernya di bawah 2.0. Itu jadi masalah. Baik, kita pergi satu-satu. Saya nak pergi satu. Bila sebut KV, dulu kita SMP, dulu kita SMV. Tetapi kenapa dinaik taraf ke KB? Yang ni awak kena faham. Kenapa saya nak fahamkan awak? Betapa beruntungnya awak, walaupun awak berada di tingkatan 4, tapi awak dah berada di kolej. Satu. Yang kedua, ruang dan peluang awak. Dulu, kalau awak perasan masa awak nak mohon tu, kelayakan awak masuk ke KB sangat minimal. Ya, sebab untuk kemasukan awak di tahun 2021 hampir biasanya saya akan uruskan dengan Poros NT, tapi kali ini tahun ni dia tak sihat, maknanya totally saya yang uruskan. Jadi saya tahu apa kelayakan yang awak ada untuk mohon ke KB. Walaupun awak tak ambil PT3, tapi bila kita tengok kepada PBS awak, sebenarnya sukar nak dilihat dari segi pencapaian. Tetapi sebenarnya itulah rezeki awak sebenarnya. Rezeki awak untuk masuk ke KB, walaupun pada dasarnya ramai yang kata cikgu sebenarnya saya tak minat akademik. Lepas tu saya tak kalau kat sekolah dulu memang pencapaian saya rendah. Tak apa. Sebab apa? Di KB ni memang kita nak bagi ruang kepada pelajar yang result macam ni, yang result rendah ni, dan pada di ending ni mereka dapat sesuatu yang
menjamin masa depan. Yang ni sebab saya berada di KB ni bermulanya sekolah menengah vocasional ditukar pada KB pada 2013. Pada masa itulah saya lihat perubahan dan pelajar-pelajar yang dah tamat first batch, second batch, sebab kita dah ada 4 batch yang tamat. Daripada yang tu ramai yang cakap, cikgu, saya tak menyesal masuk KB sebab kalau saya tak masuk KB dulu cikgu, saya rasa saya tak tahu hala tuju saya. Dengan saya pergi akademik ke laut, lepas tu minat saya tak tahu apa, tetapi bila saya masuk ke KB ni cikgu, saya ada something yang saya nak kejar. Ada something yang saya boleh guna untuk apabila saya berkeluar nanti cikgu, dan saya boleh maksudnya orang akan hire saya atas saya punya kemahiran. That's the value added yang kita nampak KV ni sangat relevan. Sebab tu saya kata tadi awak sangat beruntung. Terutama program awak. Di KV Seluruh ada 10 program, daripada 10 program hanya ETE saja yang akreditasinya MQA, yang lain semua MBOT. Itu beza dia. Sebab tu ETE ni bagi saya hebat. Okay, so jadi peluang ini awak patut rasa bangga bila awak berada di kolej, sebab kataan kolej tu bagi saya sangat tinggi nilai dia banding ke kawan awak yang berada ni. Sebab apa? Bila awak belajar di sini dalam 4 tahun 6 bulan, awak dah ada diploma. Kawan awak yang berada di sekolah menengah, mereka ada 2 tahun form 4, form 5 untuk ambil SPM, dan baru mereka nak sambung belajar katakan di politeknik, ambil diploma 3 tahun, and then maksudnya they spend 5 year, and then mereka kena bayar pengajian semua. Tetapi awak belajar 4 tahun 6 bulan di college vocational, tiada yuran pengajian, yuran asrama tu biasa sebab awak makan, tapi yuran pengajian tak ada langsung. Kalau ikut per kapita satu kepala pelajar belajar di college vocational ni, kalau untuk elektrik saya rasa anggarannya lebih kurang 10,000 ke 11,000 per head setahun. Kalau 4 tahun awak belajar di college vocational sendiri, awak kalikanlah lebih kurang 40,000. Itu semua kerajaan tanggung. So sangat beruntung. Sebab tu ramai orang jealous dulu dengan KV ni. Jealous kenapa? Pelajar KV tamat dengan diploma, umurnya tak sampai lagi 20 tahun. Satu. Yang kedua, mereka sama belajar pada umur 21 tahun pada degree lah. Jadi dia berbeza dengan pelajar-pelajar yang diploma yang lain. Yang ketiganya, apabila mereka bekerja dengan diploma yang ada, maksudnya mereka boleh membina career tu daripada awal, usia yang awal. Macam cikgu, contoh cikgu lah, cikgu memulakan career pada umur 27 tahun, lambat. Macam awak boleh bermula. Sebab tu kalau awak pernah jumpa atau awak kenal yang bekas-bekas pelajar awak, pelajar KBS yang berjaya, kalau yang jenis yang planning nak kahwin dalam umur 23 tahun, mereka achieve walaupun baru kerja 2 tahun. Saya sangat respect. Bayangkan kahwin sekarang bukan murah, paling kurang at least lelaki kena ada duit dalam tangan about 25,000, 25,000. Kalau dalam 2 tahun dia boleh kumpul 25,000, maksudnya dia awak boleh fikir lah, gajinya mesti gaji tak boleh. Kalau setakat 1,500 nak kahwin dalam masa 2 tahun, saya rasa tak capai. At least, sebab selalu pelajar yang saya dah jumpa EGE ke MPI ke, dia tanya berapa basic? Dari OKU 2,500 campur OT semua, boleh ada dekat 4,000 ke 5,000. Wow. Dalam usia yang muda, awak boleh dapat gaji macam tu, hebatlah. Macam saya yang macam kami cikgu ni, contoh cikgu untuk dapat gaji 4,000, 5,000 tu, at least kerja selama 6 ke 8 tahun baru capai gaji tu. Awak bayangkan. Itu kelebihan-kelebihan dalam bidang teknikal ni. Adik-adik, selain daripada tu, untuk program KV ni, kita dah ada hala tuju dah. Hala tuju yang memang bagi saya dah cantik dibuat. Sebab dulu orang kata, masuk yang mula-mula bila KB dibuka pada 2013, orang tanya, aku dah masuk KB, nak pergi mana? Sambung belajar pun tak boleh. Adik-adik, mereka silap. Pada pelajar-pelajar lepasan KB, bila mereka dah tamat, mereka boleh pilih. Sebab KPI kita ada 3.
Satu, kita punya KPI nak melahirkan 70% pelajar-pelajar yang separuh mahir. Maksudnya kalau pergi industri, jawatan dia, contohnya atas mahir adalah engineer, contohnya di bawah tu adalah mereka. Itu kita punya target. Dan sebab tu bila kita pelajar kita keluar, bila pergi ke industri, memang kita tanya apa jawatan awak, apa kerja awak, ni. Memang tepat dengan apa yang kita nak. Walaupun it's not mostly, sebab sekarang contoh kalau awak ambil yang sini yang combo baru ni, kalau ikutkan pandemik ni macam ni, dia orang dapat kerja dalam bidang masih lagi dapat. Sebab walaupun keadaan macam ni, sebenarnya macam kilang masih buat operasi, masih perlukan pekerja-pekerja mahir untuk operasikan kilang. So benda-benda ni, bidang-bidang kemahiran ni sangat relevan. Sebab tu kerajaan sentiasa memperkasakan bidang TVET ni. Baik, ini kita punya point dia, 70% pekerja separuh mahir. And then 20% kita nak target pelajar-pelajar KB ni pergi sambung belajar. Memang yang berapa 2-3 tahun ni ramai pelajar kita memilih yang ni lah untuk sambung belajar. Yang sambung belajar ni pada yang berminat lah, bukannya paksaan. And then 10% kita lahirkan usahawan. Yang usahawan ni contohnya untuk graduan 2020 yang baru Kongo bulan 4 baru ni, ada lebih kurang 4 orang yang jadi usahawan. 20 orang jadi usahawan. Yang sambung belajar setakat ni ada 17 orang untuk tahun 2020. Biasanya dia akan meningkat adik-adik. Okay. Yang setakat ni dah bekerja pelajar untuk graduan 2020 ni ada 89.3. Sangat tinggi, ada persen. Maksudnya pelajar kita memang laku di pasaran. Saya pernah buat satu kajian soal sidik untuk pelajar-pelajar yang praktikal. Contohnya ada sini awak sekarang ni yang tengok OJT. Tapi tahun ni saya tak buat lagi. Yang saya buat ni 2 tahun lepas. Mostly 40% apabila mereka praktikal. Dalam saya selalu buat survey tu sebulan selepas mereka pergi OJT. Dan kita dapat feedback 40% telah di-hire oleh di-hire ni maksudnya bos dah buka mulut. Bos dah buka mulut kata saya berminat nak ambil awak kerja dengan saya. Maksudnya hebatlah pelajar-pelajar kita. Penuh dengan kemahiran. And then ramai yang tak faham. Adik-adik, bila you masuk ke KV, adik-adik, sistem kita ubah. Macam saya cakap tadi lah, kita tak sama lah macam sekolah menengah. That's why kita kena buang mentaliti sekolah harian tu. Adik-adik tak ambil SPM, tetapi adik-adik akan ambil SVM, Sijil Vocational Malaysia. Okay, Sijil Vocational Malaysia ni yang saya nak awak faham. Okay, sebab dia berbeza dengan SPM. SPM ni one off punya exam. Maksudnya you exam time tu, itulah markah yang you dapat, itulah dia punya markah. Tetapi SVM ini tidak ada adik. That's why adik-adik kena faham benda ni. SVM ni akan bermula daripada sekarang. Adik-adik semester 1, sekarang ni minggu ke-9. Adik-adik akan exam kat saya minggu ke-17 ke 18. Tempoh dia panjang lagi. Maksudnya adik-adik ada lagi lebih kurang dalam 7 ke 8 minggu. Apa yang perlu adik buat? Adik pertama adik-adik PDPR ni untuk support adik-adik. Sebab adik-adik akan belajar benda-benda yang baru. Contoh hari ni kelas dengan Cikgu Afiza tentang buat lukisan tu. Mungkin satu benda yang baru. Jika adik-adik tak masuk PDPR, bayangkan macam mana adik-adik dapatkan ilmu itu. Kalau anak saya ambil ETE, kalau balik tanya saya tak tahu sebab benda tu bukan bidang saya. Jadi nak dapat ilmu tu, kenalah masuk kelas PDPR. And then at the same time, benda tu adalah ada assignment dia, ada folio dia, ada quiz dia. Ini bezanya belajar di SMK dengan college ataupun di IPT. Okay, so kenapa SVM ni adik-adik? Pertama, adik-adik akan ambil bahasa Melayu setara SPM. Kenapa ambil bahasa Melayu setara SPM, Cikgu Iwan? Kita dah tak ambil SPM, tapi kenapa ambil bahasa Melayu setara SPM? Sebabnya mudah je adik-adik. Apabila nak sambung belajar ke universiti punya syarat, pertama syarat utama dia adalah bahasa Melayu dengan sejarah. That's why 2 paper tu pelajar KV kena ambil yang setara SPM. Okay. Tapi ada perbezaan. Untuk layak dapat sijil SVM,
bahasa Melayu tu kena lulus dengan kepujian. Nak sambung ke diploma pun kena syarat dia kepujian bahasa Melayu. Okay. Tapi Cikgu Irwan, sejarah saya yang setara SPM ni, saya gagal Cikgu Irwan. Macam mana ya? Layak tak saya dapat SVM? Layak tak sambung diploma? Okey. Layak. Tetapi jika awak nak sambung belajar ke universiti, sejarah wajib lulus. Kenapa? BM dengan sejarah adalah syarat wajib nak masuk ke IPT, nak sambung belajar degree. Itu yang awak kena faham. Dan subjek-subjek lain Cikgu Irwan dikira tak? Kira. Sebab tu awak akan ada pointer. Semua subjek akademik, subjek vocational, dia akan ada pointer. Untuk subjek akademik, adik-adik kena capai 2.0 ke atas untuk layak dapat SVM dan sambung belajar ke DVM. Selain daripada bahasa Melayu tadi, pointer untuk subjek akademik. Apa subjek akademik? BM, BI, Math, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam ataupun Moral. Okay. Subjek vocational apa? Yang Cikgu Hafizah ajar, yang Cikgu Bengkel awak ajar. Okay. Dan subjek bengkel kena dapat 2.67 ke atas dan competent semua subjek. What mean competent? You kena dapat lulus untuk teori bagi subjek-subjek vocational. Okay. Yang ni saya tak nak detailkan. Nanti kita tentang akademik ni saya akan detailkan lepas awak exam. Nanti bawa awak akan nampak. Oh, tapi saya nak ingatkan, remindkan you. Kenapa? Sebabnya saya nak awak bersedia untuk exam yang akan datang lebih kurang dalam 6-7 minggu. Tetapi nak sampai ke exam itu, perkara pertama yang awak kena kejar, kalau untuk subjek akademik adalah markah 30%. Apa dia? Assignment, kuis. Sebab tu assignment kena buat. Kuis kena buat. Andai katalah, Cikgu Irwan saya ada masalah lah dengan cikgu akademik ni. Itu maksud saya nak jawab tu adalah masalah. Apa masalah pun, kalau ada masalah, tolong beritahu cikgu awak. Kalau cikgu awak ni beritahu saya, sebab kami kaunselor, kami akan bantu pelajar walaupun macam mana. Contohnya dia kata, Cikgu Irwan saya ada masalah ni tapi saya tak sempat hantar. Contohnya yang baru ni sebelum kita PKP tu hari, ada beberapa pelajar yang ada masalah tentang akademik assignment, kami tolong supaya mereka sebab kalau adik-adik tak buat assignment, apa implikasi dia? Adik-adik dah hilang markah 30 markah adik. Contohnya kalau untuk subjek bahasa Melayu ada 2 assignment. Contohnya assignment 1 15 markah, assignment kedua 15 markah. So adik-adik tak buat satu, tinggal 15 markah, rugilah. Rugi sangat-sangat. Itu yang kami tak nak adik-adik. Okey. Faham So betul ke SVM tu diiktiraf? Ya, diiktiraf adik-adik. Ini surat yang dikeluarkan oleh KPM berkaitan dengan sijil vocational Malaysia. Alright. TVET akan sumbang kepada 60% bidang pekerjaan. Ini yang saya nak cakap tadi adik-adik. Dan 60% daripada 1.5 juta pekerjaan di Malaysia yang diwujudkan di Malaysia dijangka akan memerlukan kelayakan TVET. Saya kata awak tadi untung. Kawan awak yang di sekolah menengah, okay, mereka belajar umum lagi adik-adik walaupun mereka dah ada aliran. Tetapi awak dah menjurus ke bidang awak. That's why bila you tamat, you dah ada lah. You kalau pergi kerja, orang tahu apa kemahiran yang awak ada. Saya bidang electrical, saya ada diploma vocational Malaysia. Okay. So kat situ sertifikat yang melayakkan awak untuk berita, maksudnya awak dah ada kelayakan yang khusus. Macam sini-sini awak, sebab bidang teknikal ni adik-adik, dia ada kelebihan. Tak sambung degree pun tak apa, tapi awak dia dapat gaji tinggi. Macam mana? Sebab dia ada bidang kepakaran. Apa bidang kepakaran dia? Kalau electrical, macam kita tahu, chargeman lah. Sebab saya pernah pergi satu kedai Cina, saya pelik kenapa ada satu sijil dia gantung tu nama Melayu. Saya tanya lah, kenapa nama Melayu? Bukan you owner ke? Tak, saya sewa sijil ni. Oh, berapa you sewa sebulan? Sijil chargeman. Saya sewa sebulan 3,000. Maksudnya tu owner sijil tu dapat bulat-bulat mata. Buta-buta je. Gantung sijil 3,000 sebulan. Itu kelebihan dalam bidang kemahiran. Baik adik-adik. Inilah tempoh pengajian yang adik-adik boleh tamat. Saya tak nak cerita yang DVM.
Saya tak nak cerita yang objektif, saya nak cerita yang SVM. Kenapa? Yang ni yang adik-adik kena tumpukan. Pastikan adik-adik kena lepas tahap 2 SVM ni. Susah ke? Tak susah adik-adik. Kalau adik-adik setakat ni adik-adik belajar, saya tanya terang. Untuk semester 1 ni, sejarah berapa tajuk? Cuba cek kat bawah tu. Cikgu nak tahu sejarah ada berapa tajuk untuk semester 1 ni. Cuba cek kat situ, cikgu nak tahu. Tak ada pun seorang yang balas. Cuba tulis kat bahagian chat tu. Tak ingat. Kata tak ingat. Subjek pendidikan Islam 10. Mana ada 10 tajuk. Tak banyak tajuk dia. Kalau pendidikan Islam, berapa tajuk? 6, 4. Sebenarnya adik-adik, DKB, kita contoh saya tak semester tu adik-adik, untuk sampai ke SPM tu, ni bahasa awak faham, tapi kita nak cakap sampai tamat SPM tu awak ada 4 semester. Dalam 4 semester tu biasanya kita akan divide pasal tajuk-tajuk tu tak banyak. Contoh kalau sains, saya pernah mengajar satu SBM sains, satu semester mereka akan belajar lebih kurang dalam 5 tajuk saja. 5 tajuk, 14 minggu. Susah ke? Tak susah. Saya tanya awak, nota untuk satu tajuk, berapa line? Sebab saya pernah ajar sains, saya tahu. Paling banyak pun 3 line. Belakang ada latihan. Biasanya macam tu, 3 line untuk satu tajuk. Kalau 5 tajuk, 15 line. Campur latihan biasanya 2 line, 3 line. Itulah nota awak. Senang tak? Senang nak lulus. Itu sebab tu saya kata bezanya kami dengan SMK. So jadi maksudnya kenapa ramai yang masih lagi susah nak dapat pointer tinggi? Simple je adik-adik. Simple. Kenapa saya kata simple? Daripada 2013 sampai sekarang saya jadi kaunselor, bila saya tengok, pertama yang jadi masalah dia, you tak baca. Kedua, you tak ulang kaji. Cikgu dah bagi nota, cikgu dah bagi latihan. Macam Cikgu Fiza hari ni dah bagi lukisan kan. Kalau dekat exam, you tak buat balik, you tak ulang kaji balik, time exam, you boleh dapat jawab tak? Takkan dapat jawab. Itu adalah kelemahan-kelemahan yang pelajar kena atasi. Macam mana nak atasi? InsyaAllah nanti saya akan share dengan awak permainan belajar yang very simple untuk awak belajar nanti. Dan awak mudah nak ingat. Kita pergi. Ini yang syarat-syarat yang awak kena. Saya nak tengok yang ni je. Tolong kita tengok yang satu ni, yang pertama ni. Yang ni yang awak kena ingat. Saya minta sangat. Hari ni ada dalam ni, tolong ingat yang ni. Pertama, bahasa Melayu yang saya sebut tadi. Kedua, sejarah. Sejarah mesti lulus. Kenapa? Bukan yang untuk ni. Tak. Tetapi jika awak berminat nak sambung ke peringkat degree, sejarah mesti lulus. Baik. PNGKA. Cikgu Dirwan, PNGKA ni macam mana? Ini adalah subjek akademik. Subjek akademik tu awak contoh awak dapat A tolak, tak silap saya pointer dia 3 poin lebih. Waktu tambah pula bahasa Melayu, bahasa Inggeris punya pointer berapa. Nanti dia akan dia akan tambah lah nanti. Yang ni detail nanti saya akan bagi. Lepas tu PNGKV ni subjek KV, awak mesti dapat 2.67 ke atas. And then competence semua khusus vocational. Competence ni macam mana adik-adik? Adik-adik setiap semester adik-adik belajar subjek vocational. Saya nak tanya, subjek vocational awak belajar semester ni ada berapa subjek? Semester ni Cikgu Hafiza ajar tadi kan, 1 subjek. Jadi berapa subjek ni yang awak belajar semester ni? Ada 3. Terima kasih Irfan. Okay. 3 subjek ni adik-adik, pemberatan dia 70-30. 70 amali, 30 exam. Baik. Amali saya tak nak cerita sebab PDPR ni dia ada cara dia. Baik, saya nak cerita tentang teori tu. Teori ni adik-adik, untuk 3 subjek ni akan ada akan ada satu paper teori. Teori tu yang 3, walaupun markahnya 30% adik-adik kena lulus.
Nanti dalam result adik-adik nanti akan keluar kat situ. Dia akan dua je dia akan tulis sama adik-adik lulus atau tak. So kalau saya gagal macam mana Cikgu Irwan? Okey. Gagal 2 kali okey daripada 4 semester. Tetapi kalau gagal 3 kali adik-adik maka adik-adik tak layak dapat SVM. Walaupun adik-adik dapat PNGKA 3.30, PNGKB dapat 3.70, bahasa Melayu lulus tapi bawah tak kompeten, adik-adik minta maaf, tak boleh juga adik-adik. Sebab kenapa? Itulah you punya major adik-adik. Major you, major. Mesti awak kata, cikgu tapi kat bengkel saya boleh buat, memang betul. Tetapi teori tu awak mesti lulus juga. Adik-adik tolong hadamkan, ingatkan benda ni. Yang ni tak apa. Yang ni biasanya bila awak nak masuk satu DBM nanti kami akan terangkan dua ni. Layak ke DBM dengan DBM. Sekarang ni fokus ke yang ni. Kenapa? Sebab kalau awak tak lulus ni maka 2 tahun awak belajar di Korea Vocational Level. So nothing. You gagal salah satu, nothing. You tak akan dapat apa. Rugilah. Kita tak nak yang macam tu adik-adik. Sebab kami memang nak bagi. Sebab tu kalau pelajar tu macam mana ada masalah apa, tolong cerita dekat kami, kat kaunselor macam kat saya ni. Tu kat atas tu saya dah masukkan nombor telefon saya. Kalau awak ada masalah tentang akademik, cikgu saya tak boleh masuk kelas TDBR, saya ada masalah ni. Saya teori nak hantar assignment, cikgu laptop saya rosak, jadi saya minta call tapi cikgu tak bagi. Tak apa, bagi tahu saya. Kita akan bantu. Tapi saya tak boleh minta. Katakanlah cikgu Hafizah kata, pelajar kena hantar minggu ke-16, lepas tu markah dah key in. Kalau siapa tak hantar time tu, tak nak tolong. Tak apa. Kalau awak dah buat, tolong cerita dengan saya. Sebab saya ceritalah, ada seorang pelajar tu, dia dah buat. Tetapi dia tak sempat hantar pada pensyarah tu, dan pensyarah tu dah key in semalam. Lepas tu cerita dengan saya hari ni. Merayu-rayu dia kata, tak apa. Saya kata, saya akan tolong. Alhamdulillah, perbincangan saya dengan pensyarah tu, alhamdulillah pensyarah tu bagi kerjasama, pensyarah tu key in balik semula. Pada dasarnya saya minta maaf lah. Memang kalau itu kan salah pelajar. Walau macam mana pun memang salah pelajar. Lepas saya cakap pelajar tu, pergi minta maaf dengan cikgu tu. Sebab cikgu tu dah tolong awak. Kalau tak awak gagal subjek ni. Adik-adik, kita belajar ni adik-adik, budi bahasa kena tinggi adik-adik. InsyaAllah. Kalau kita ada masalah, orang akan tolong kita. So budi bahasa kita kena tinggi. Okey? Jangan kurang ajar dengan cikgu. Hormat cikgu insyaAllah. Berkat ilmu awak nanti. Alright. So ini pointernya adik-adik. Ni adik-adik kena tengok ni. Kenapa kami tunjuk benda ni adik-adik? Pertama yang adik-adik kena tahu adik-adik. Adik-adik kena capai D plus ke atas. Jangan dapat yang merah ni. Tengok carta ni. Tolong jangan dapat yang D bawah ni. D, biasa kita dengar E, gagal kan. Tetapi di KV adik-adik D. Berapa markah D? Kalau pointer dia 1.00, markah dia berapa? 35 hingga 39. Okey, saya nak tunjuk kepada adik-adik. Macam mana kita nak atasi benda ni Cikgu Irwan? Saya tak nak dapat D. At least saya nak dapat ke atas. Lulus. Okey. Cara dia simple ni adik-adik. Sebab tu saya kata tadi, assignment kena buat. Assignment markah dia 30. Kalau nak assignment sahaja, adik-adik dah boleh skor 20 ke 25, kita ambil mudah lah 20. Maksudnya, kat sini adik-adik dah ada 20 markah. Kalau 20 markah kat sini dah E. Selebihnya, ini subjek akademik saya cerita. Subjek akademik selebihnya adalah 70% adalah exam. Takkan exam adik-adik tak boleh dapat 40 lagi, 20 ataupun 30 markah lagi daripada 70. Kalau 20 markah exam adik-adik dapat, maka dah selamat dah dapat D+. Tapi biasanya adik-adik, pensyarah ni dia tak kena kod markah. Dia akan bagi adik-adik markah tinggi kat assignment, 20 lebih. Tapi kalau pelajar tu baguslah. Bagus tu macam saya cakap tadi lah. Budi sopan santunnya tinggi adik-adik. Kalau salah minta maaf, kalau terlewat minta maaf. Pensyarah ni manusia juga adik-adik. Sebab dia nak jaga ramai. Tapi kalau awak dengan sikap awak, ramai marah juga macam awak kat rumah. Kalau mak kata bangun, awak tak tahu 2-3 kali mak awak suruh bangun, awak tak bangun, marah juga mak awak kan. Begitulah cikgu ni. Okay.
Sebab tu saya kata tadi, kalau kita salah, kita minta maaf cepat-cepat. Yes. Okay. So, bila kat sini, sebab tu assignment, quiz, buat. Bila dah dapat tu, okay, target dalam exam. Inilah markah yang adik-adik kita dapat. Mesti dapat 40 ke atas. Set dalam kepala setiap subjek tu mesti dapat 40 ke atas. Tapi untuk bengkel, subjek bengkel, saya tak heran. Adik-adik pemberatan di bengkel adalah 70%. Maksudnya adik-adik buat di bengkel. Sekarang ni PDPR, kalau kata exam time PDPR ni, maka adik-adik akan exam khas. So, achieve yang bahagian tu. Contoh lukisan, mesti cikgu tu akan bagi soalan tentang lukisan. Buat di rumah, hantar, betul, awak akan dapat markah penuh. So, tak heran sebab tu subjek vocational ni ramai pelajar dapat A tolak, B tambah. Paling rendah B tambah lah. Paling ramai yang dapat A tolak. Okay. So, macam mana kita nak tengok benda tu dikira jadi PNGK cikgu? Okay, tengok kat sini adik-adik. Yang sebelah sini kiraan ni. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Contohnya lah, subjek bahasa Melayu. Saya ambil contoh subjek bahasa Melayu. Akademik adik-adik, subjek bahasa Melayu yang paling tinggi dia punya jam kredit 3 jam. Sebab apa 3 jam? Sebab kita ada bahasa Melayu setara SPM. Okay, 3 jam. Kalau subjek bahasa Inggeris, Math, sejarah, pendidikan Islam, moral, dia 1 jam kredit. Sebab tu adik-adik, bahasa Melayu, you kena score. Kalau you gagal bahasa Melayu, contoh sekarang ni, saya tengah handle budak CPT, ada 4 orang. Bahasa Melayu dapat 0.00. 0.00 kat mana adik-adik? Adik-adik tengok kat carta ni. Tengok carta ni. Kalau 0.00, maksudnya budak tu dapat markah kurang daripada 19 markah adik. F. Teruk sangat ke? Ada budak India. Tapi ada budak Melayu juga yang dapat 0.00. Kalau 3 pointer adik-adik, contohnya 0.00 kali 3, dia akan jadi 0.00. Kalau lah 2 semester awak dapat 0.00, maka pointer tu makin rendah. Sebab dia 3 jam kredit dia besar adik-adik. Contohnya 3 jam kredit kali 3.33, maka dia akan dapat sini 9.99. Tambah semester 2 contohnya dia dapat C pula. Semester 1 bahasa Melayu dia terror. Semester 2 jatuh sikit, drop, dapat C. Tengok kata 2.0, berapa markah C ni? 50 hingga 54. So 3 kali 2, 6. Lepas tu semester 3 jatuh lagi bahasa Melayu dia dapat D. D apa? Gagal adik-adik. D 1.0. So 3 kali dengan 1.0 dapat 3. And then semester 4 dia score sebab dia tahu kalau dia gagal, dia akan jadi masalah pada bahasa Melayu dia. Sebab syarat nak dapat SBM mesti bahasa Melayu lulus. Dengan PNGKA dia mesti 2.0 ke atas. And then 3 kali 3, 9. So adik-adik tambah 4 ni, 9.99 tambah 6 tambah ni. Okay. Contoh kat sini 9, 18, 27. Bagi dengan 12. Berapa? Kalau lah dia dapat 2 point something, maka dia lulus bahasa Melayu dia. Tapi kalau dia dapat 2.0 ke bawah, masalah lah tu. So, yang ni adik-adik kena faham. Carta ni kalau sebenarnya kalau saya sebelum ni memang kita bagi kepada pelajar untuk simpan carta ni supaya dia tahu kalau dia nak skor semester yang ni. Ini dia mesti skor. Dan awak kena faham kiraan dia. Kalau subjek bahasa Inggeris, jam kredit dia 1. Jadi kalau dia dapat B tambah 1 kali dengan 3.33. Macam tu lah jadi kiraan. Okay. Okay, saya tak naklah detail sangat. Baik. Hala 7 bekerja bagi pelajar. Sebab adik-adik, bila you masuk ke college vocational seni river atau sebab you kena ada target. You kena ada matlamat. Peluang kami dah bagi untuk you masuk ke college vocational, you kena grab. You kena ambil. Macam mana nak ambil giliran? Mudah saja adik-adik. Pastikan you dapat sijil vocational Malaysia dan you layak untuk dapat diploma vocational Malaysia. Itu saja adik-adik. Sebab apa? Bila you dah keluar daripada college vocational, you dah graduate, and then your opportunity sangat besar.
Sebab baru ni ada ramai yang pergi ke bidang oil and gas. Ada juga adik-adik. Budak elektrik. Jangan kata budak elektrik tidak diperlukan dari oil and gas. Contohnya dekat Johor sekarang ni tengah buat stesen minyak yang pengerang di pengerang Johor. Bukan budak kimpalan saja mereka ambil dari elektrik elektronik. Sebab dalam tu banyak sistem elektrik elektronik yang mereka perlukan bidang-bidang tu. Ramai yang dapat gaji antara 4,000 ke 6,000 di situ kerja dia. So opportunity banyak. Right? So untuk hala tuju sambung belajar adik-adik, selain daripada sebenarnya adik-adik jangan risau. Cikgu Iwan, universiti mana yang kami boleh sambung? Oh adik-adik, sebenarnya semua universiti di Malaysia ni juga boleh sambung. Swasta ke, awam ke, terpulang pada awak. Tetapi jika awak nak menjurus ke bidang degree on technology, you dah untung 2 tahun baru ni, 2 tahun lepas kebanyakan Malaysian Technical University, Universiti MTUN, UTHM, UTM di Melaka, UMP di Pahang, UTHM, UNIMED, mereka telah membuat buka ijazah sarjana muda teknologi, contoh dalam bidang elektrik, direct elektrik, dia tak ada dah ni. Sebab apa ke bidang teknologi? Jadi di universiti ni dia ada 3 kategori. Engineering, pure engineering. Kedua engineering plus teknologi, dan yang satu lagi adalah teknologi. First batch dulu dia orang kalau nak masuk ke electrical di universiti tak ada lagi yang teknologi, so mereka akan ambil engineering, teknologi, engineering. Kenapa kami tak bagi ambil yang tu? Jadi di KB kita akan memudahkan akademik, subjek-subjek akademik, matematik ke apa ke, walaupun awak punya matematik ada sikit teknologi, matematik teknologi yang ada admit sedikit, tetapi sebenarnya kami banyak permudahkan, sangat banyak kami permudahkan. Nak sebab nak bagi ruang. Okay. Baik. And then hala 7.5 Kolej Vocasional hasilkan usahawan muda pendapatan bulanan cecah 70,000. Yang ni memang betul ada ramai pelajar KV yang dah jadi usahawan berjaya. Macam bidang awak ni paling senang nak jadi usahawan. Jujur cikgu cakap paling senang. Contohnya baru ni ada budak aircon. Budak tahun 4 adik-adik, budak tahun 4 aircon dah buka company sendiri adik-adik. Time PKP ni dia buka company sendiri. Orang lain servis aircon harga 100.5, dia ambil simple je RM70, RM80. Aku tak adik lah, aku adik. Kena pula dengan cuaca panas sekarang ni, orang memang membutuhkan aircon. Itu peluang dan peluang. Baik, seterusnya adik-adik. Untuk berjaya ni adik-adik, memang benda ni adik-adik macam di rumah sekarang ni adik-adik mesti banyak halangan untuk capai matlamat tu. Tapi bagi saya, halangan luar ni tak seberat halangan dalam diri kita. Dalam diri kita tu apa dia? Kita punya ni. Salah satu contohnya ego kita. Kemalasan kita. Itu benda masalah yang paling besar. Jadi kalau kita nak berjaya adik-adik, benda tu yang kita kena atasi dulu. Kenapa kena atasi? Sebab orang luar you boleh ignore. Walaupun mereka kata kau ni ala dulu sekolah rendah dulu, kau lah paling malas ke apa. Biarkan. Tapi dalam diri kita kena ada tekad. Kita kena ada semangat, keyakinan untuk capai matlamat. Kalau you target memang aku masuk KV, Sdn memang aku nak dapat diploma. Aku nak dapat diploma elektrik ni sebab aku tahu nanti bila aku keluar, apa aku boleh buat. Macam-macam aku buat dan aku boleh capai apa yang aku nak. So, bagi saya, apa yang ada di kiri kanan ni, halangan ni tak masalah. Haters ke, rasa bersalah ke, malas ke, penolakan ke, orang kutuk ke, ego ke, you boleh atasi semua. Yang penting, you faham apa yang you nak. Okay? Sebab apa? Allah tidak membenai seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah takkan uji kita kalau kita ni tak mampu hadapi. Allah tahu kita boleh hadapi. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Yang ni yang selalu saya, yang awal-awal tadi saya cakap, ramai pelajar share dengan saya. Saya dulu tak sangka cikgu, kalau saya tak masuk KB, saya takkan berjaya macam ni cikgu. Dulu saya langsung tak ada matlamat, saya tak tahu apa saya nak buat cikgu. Tapi
Tapi bila masuk KB, saya tahu apa yang saya ada, saya mampu dan saya boleh gunakan untuk masa depan saya. Okay. And then ni cikgu nak share sikit. Kalau masa awak di KB touring, awak tak tahulah perasan tak perasan dekat laluan antara pejabat nak pergi ke perpustakaan dengan kafe, awak akan nampak kami letak graduan sini awak, antaranya lah, tak semua, sebab kita sekarang ni ada 836 orang graduan bekas pelajar-pelajar yang dah berjaya yang keluar daripada KB dengan Diploma Vocational Malaysia. So kita pilih lah sedikit yang mana kita nak share dengan pelajar. Macam pelajar yang gambar pertama ni yang menjadi usahawan, yang bawah ni lelaki ni, walaupun Alif ni, walaupun dia dalam Diploma Vocational Malaysia, tamat saja DVM, dia terus sambung belajar kemahiran gigi akmara untuk barber, untuk putih rambut. And then habis tamat gigi akmara, dia terus buka bisnes barber shop dia. Dia buka di Tapah. Dia antara pelajar yang menjadi usahawan lah. Okey. Yang ni Muhammad Nazrin bin Muhammad Nawawi ni, graduan teknologi aircon. Ni keluar terus buka syarikat adik, terus buka syarikat Nas Energy Enterprise. So bayangkan awak nanti, contoh Ikhwan, keluar tamat daripada KB, terus buka Ikhwan Energy Enterprise, syarikat wiring. Dan kita tahu, so, kita kena tanam daripada sekarang, adik-adik. Kena tanam azam daripada sekarang. So ini antara pelajar-pelajar yang berjaya saya nak share ini dengan awak. Yang jadi askar pun ada. Orang kata sebelum ni ada, betul kalau pasang KB boleh kerja dengan kerajaan? Boleh, tak ada masalah. Ramai pelajar kita yang jadi askar. Ada pelajar kita yang masuk askar atas tiket pakai akademi. Tetapi kita ada seorang tu masuk askar, dia masuk TUDM atas tiket sukan. Sebab di KB Slim River ni kita dua sukan yang paling kuat lah, bola dengan rugby. So budak tu masuk TUDM atas tiket rugby, sebab tim askar nak ambil dia untuk main untuk TUDM, untuk askar. So dia dipilih. Kelebihan. Okey, yang ni Izmir, pelajar MPI sama belajar di UMP dalam bidang oil and gas. Hebat pelajar KB belajar oil and gas ada di yang minat lah. Okey. Okey, yang ni dari pelajar-pelajar kayu. Pelajar-pelajar kayu pun sekarang ni tengah laku. And then yang ni yang sama, dua orang ni sama belajar. Saya nak share yang tepi ni, Syahira Arwi ni tadi. Ini first batch, pelajar first batch. Dia, saya respect lah. Dia antara pelajar yang mendapat beasiswa penuh. Beasiswa penuh. Maksudnya 4 tahun dia belajar di USAS. Dia tak perlu bayar apa-apa. Sebaliknya dia dapat beasiswa sehingga tamat belajar tadi. Itu satu kelebihan. Dan sebenarnya kami bangga kenapa? Orang kata pelajar KB ni tak hebat dari segi akademik, tetapi apabila mereka dah ada keyakinan adik-adik sampai ke level tinggi, mereka pun mampu untuk cemerlang adik-adik. Okey. Right. So sekarang ni saya nak open lah. Jika awak ada soalan nak tanya ke berkaitan dengan KB selama awak belajar beberapa hari ni, awak ada masalah ke, boleh tak? Tak apa, tak payah dekat ruangan chat tu pun boleh. Boleh bertanya lah kalau nak bertanya. Cikgu open 5 minit. Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Jangan malu nak bertanya. Irfan ke, Haziq ke, kalau ada soalan nak tanya? Dia
benda yang awak tak faham ke selama awak masuk ni, cikgu kalau gagal subjek bengkel 2 kali betul-betul, okey. Bagus. Soalannya sangat bagus Haris. Haris, subjek bengkel tidak boleh gagal. Akademik gagal, subjek akademik. Contohnya semester 1 ni, katakanlah gagal bahasa Inggeris. Pelajar-pelajar akan dibagi ruang untuk repeat. Contohnya semester 1 sekarang gagal, semester 2 nanti awak akan belajar macam biasa, tetapi bila awak semester 3 nanti, awak akan repeat dengan junior awak untuk bahasa tu. Tetapi kalaulah semester 1 ni adik-adik gagal subjek vocational, contohnya subjek Cikgu Hafizah, contohlah saya ambil adik-adik bila you gagal semester 1, maksudnya you akan subjek vocational satu subjek cukup, gagallah semua jadi. Sebab subjek vocational wajib lulus untuk semua semester jadi. Jelas Haris? Terima kasih. Soalan yang bagus Haris. Jelas cikgu. Okey, ada lagi nak tanya? Bagus soalan macam tu yang cikgu nak supaya awak jelas. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Apa-apa je sistem ke apa ke, ni ruang untuk awak bertanya. Tadi cikgu dah share nombor telefon cikgu, so kalau awak ada masalah apa-apa akademik ke apa, awak boleh WhatsApp cikgu jangan malu. Cikgu akan cuba bantu, terutama untuk semester 1 awak ni lah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Saya open lah. F1 Fikri, sebab kelas ETA ni ramai pelajar lelaki kan. Okey, ada? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi masuk. Alhamdulillah ngam pukul 12. So kalau ada apa-apa masalah tentang akademik, boleh WhatsApp pada cikgu. Kalau malu dengan cikgu, boleh WhatsApp dengan Cikgu Hafizah awak. Saya harap siapa yang tak tulis nama lagi dekat chat ni, tolong tulis sebab cikgu nak catat nama hadiah ini. So terima kasih, insyaAllah. Cikgu kalau vaksin kena ambil dekat kolej ke? Cikgu kalau vaksin kena ambil dekat kolej ke? Yang ni kita tak ada jawapan lagi lah ni Jadi biasanya kalau lah kata awak kena, pelajar-pelajar kena ambil kena ambil vaksin di kolej, so biasanya kita akan umumkan. Tapi waktu masa ni memang kita tak ada lagi maklumat. Yang setakat ni insyarah yang ramai, insyarah pun ramai yang tak divaksin lagi. Kita tunggulah. Kita tunggu insyaAllah kalau kerajaan kata ni. Tapi dalam MySejahtera tu tolong update setiap orang dah ada handphone, tolong update MySejahtera. Okey? Baik, ada lagi tak? Saya nak round seorang-seorang, tak ada apa-apa. Terima kasih kepada Cikgu Hafizah sebab bagi ruang saya 1 jam dalam waktu bengkel dia. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.